Jom kita tengok. Okey, kita mulakan dengan Hari Gawai. Hari Gawai ini memang disambut oleh orang-orang kaum Dayak. Ya, orang-orang kaum Dayak. Waalaikumsalam Zafri. Kaum Dayak, Iban dan juga Bidayo pada 1 Jun setiap tahun, Hari Gawai. Dan perayaan ini menunjukkan tanda kesyukuran, bersyukur terhadap hasil tani yang diperoleh. Maksudnya di sini mereka menyatakan, mereka merayakan Hari Gawai ini kerana mereka celebrate iaitu hasil pertanian mereka, hasil padi, hasil tanaman mereka, semua yang mereka dapat mereka celebrate. Jadi semasa perayaan ini persembahan ngajat, persembahan tarian ngajat, tarian ngajat ni ada tarian yang macam tu semua turut diadakan di dalam rumah panjang. Kamu tahu kan bahawa orang-orang Iban, orang Bidayuh, orang Dayak, mereka tinggal di rumah panjang. Ya, mereka tinggal di rumah panjang. So, itu Hari Gawai. Selain daripada itu, ada juga pesta keamatan yang disambut oleh kadazan dusun dan juga murut di Sabah pada bulan Mei setiap tahun. Dan juga pesta ini disambut oleh golongan petani bagi mensyukuri hasil tuaian mereka. Maknanya hasil tuaian hasil tanaman mereka jugalah. Dan semasa pesta berlangsung ini diadakan upacara ritual iaitu upacara Magavau yang dilakukan oleh Bobo Hizan, iaitu salah seorang kita kata sebagai tukang adat. Bobo Hizan ni adalah orang-orang tua yang mengetahui tentang adat istiadat dan how to celebrate pesta keamatan ini. Daripada sini ada juga tarian Sumazau dan juga pertandingan unduk ngadau. Baik, unduk ngadau ni sebenarnya adalah pertandingan Ratu Cantik. Unduk ngadau ni ialah pertandingan Ratu Cantik di kalangan penduduk kadazan dusun dan juga penduduk kaum Murut. Dan ini diadakan bagi memeriahkan sambutan lah. So, Hari Gawai disambut di Sarawak dan Hari Pesta Keamatan disambut di Sabah. Jadi ini penting untuk kamu tahu. Baik. Satu lagi perayaan yang banyak disambut di Malaysia ialah Christmas. Christmas is on the way. Kita tahu bahawa Christmas biasanya disambut oleh penganut agama Kristian pada 20 Disember setiap tahun. Dan biasanya kalau Christmas dia ada lagu Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way. Begitu. Baik, soalan tanya, kenapa mereka pakai topi tu? Baik, sebenarnya topi ini dipakai oleh siapa? Oleh Santa Claus. Santa Claus ni biasanya, untuk perayaan Christmas, biasanya Santa Claus akan memakai satu suit dan juga memakai topi itu, dan digambarkan bahawa Santa Claus ini akan pergi ke rumah-rumah untuk memberi bagi hadiah. Bagi hadiah. Jadi itu gambarannya lah. Gambarannya. Jadi sebenarnya perayaan ini diraikan bersempena dengan memperingati hari kelahiran Jesus Christ. Jesus Christ ni adalah dikatakan sebagai orang yang mengasaskan agama Kristian. Jadi pemberian hadiah dan nyanyian carol. Pemberian hadiah dan nyanyian carol dari rumah ke rumah memeriahkan perayaan inilah. So ini perayaan Christmas yang mana kita akan negara kita akan menyambut pada 25 Disember seluruh dunia. Tetapi carol tu yang nyanyian beramai-ramai tu. So nyanyian beramai-ramai, setiap rumah dia ketuk, dia kemudian dia nyanyi. Kemudian mereka orang tuan rumah itu akan memberikan hadiah lah. Cikgu, Ya. boleh ke orang Islam pakai topi tu? Okey. Baik, bagus soalan tu. Okey. Ya, okey. Carol merupakan nyanyian gembira dan atau puji-pujian terutamanya semasa perayaan hari Christmas. Okey. Baik, soalan itu bagus. Okey, soalan itu bagus. Okey, baik.
Baik. Okey, kita teruskan dengan Hari Wesak. Okey. Hari Wesak. Ya, Hari Wesak disambut oleh masyarakat beragama Buddha. Okey, beragama Buddha pada bulan Mei, okey, setiap tahun, dan perayaan ini dikaitkan dengan 3 peristiwa penting dalam hidup Siddhartha Gautama. Okey, Siddhartha Gautama ini adalah pengasas agama Buddha. Kita tahu kan pengasas agama Buddha Siddhartha Gautama. Okey, dan iaitu hari kelahirannya, hari mencapai kesempurnaan fikiran, dan hari nirwananya. Nirwana ni maknanya hari kelahiran semula lah. Dan ketika perayaan, penganutnya akan memandikan patung Buddha Siddhartha yang bermakna penyucian diri serta mengagihkan makanan kepada Sami. Okey, baik. So kalau kita lihat okey, patung Buddha Siddhartha ni, sebenarnya patung-patung Buddha Siddhartha ni sebenarnya banyak version. Ya, banyak versi. Okey, iaitu di Malaysia versi lain, di India versi lain, di China versi lain, dan macam-macam versi lah. Ya, Taufik nak tanya apa lagi? Tulis je soalan. Okey. Baik. Kemudian kita lihat perayaan seterusnya iaitu perayaan Vaisakhi. Vaisakhi ni disambut oleh kaum Sikh pada bulan keempat Vaisak, mengikut kalender Sikh. Dan pada 14 hari bulan Vaisak, kaum Sikh akan mengadakan upacara sembahyang di Gurdwara, dan perayaan ini disambut bagi mensyukuri hasil tanaman. Dari aspek kebudayaan pula, tarian Bhangra dan juga Gidda disambut di luar kawasan Gurdwara. Jadi ini adalah Vaisakhi, penuh dengan nyanyian-nyanyian dan tarian-tarian lah. Nyanyian-nyanyian dan juga tarian-tarian. Yes, silakan Zafi, nak tanya apa? Okey. So ada ramai yang nak tanya ni. Nak tanya boleh tanya terus. Zafri. Itu soalan tu susah nak jawab. Okey, soalan tu susah nak jawab sebenarnya. Janganlah bagi soalan yang cikgu tak boleh jawab. Okey, soalan tu tak boleh nak jawab. Dan soalan tu pun cikgu tak boleh nak baca. Okey, kerana agak melampau sikit kat situ. Okey. Okey, macam-macam lah kau ni. Okey, baik. Kita lihat, okey, Hari Wesak ada, kemudian Vaisakhi pun ada, okey, dan kemudian, okey, kita lihat tentang sambutan Tahun Baru Geng Gulang dan juga Hari Moyang. Ini tak pernah dengar pun cikgu. Ni dia perayaan dia. Tahun Baharu, Geng Gulang dan juga Hari Moyang. Di mana kalau kita lihat, ini sambutan tahun baru, okey, bagi orang asli. Orang asli yang duduk di kawasan hutan tu kan. Okay. Iaitu dikenali sebagai sambutan tahun baru bagi suku Jakun. Suku Semai pula menyebutnya sebagai Jispai. Suku Temuan, dia ada banyak suku. Orang asli ni bukan satu, dia ada banyak suku-suku dia. Orang asli ni ada suku Jakun, ada Temuan, ada Semai. Dan mereka menyambut tahun baru tu dengan pelbagai nama. Seperti kalau orang Jakun, dia panggil tahun baru. Kalau suku Semai, dia panggil Jispai. Kalau suku Temuan, dipanggil tahun Bahau. Dan suku Mahmeri menyebutnya sebagai tahun Nempai. Tahun Nempai. Perayaan ini bermula pada 31 Disember setiap tahun. Suku Semai pula meraihkan juga Hari Geng Gulang dengan berdoa agar wujud kesejahteraan di kampung. Dan bagi masyarakat orang asli di Negeri Selangor dan Negeri Sembilan, mereka meraihkan Hari Moyang. Ini kalau kita lihat. Kalau kamu lihat, okey, ada yang tanya, kenapa muka macam hantu cikgu? Okey.
Baik, ini gambaran celebration bagi orang-orang asli. Dan orang asli bagi mereka itu tak ada pun. Dia pakai mask je, dia pakai topeng. Ya, dia pakai topeng. Jadi ini perayaan-perayaan tahun baru bagi orang-orang asli. Jadi kita tak bolehlah nak kata dia ni menakutkan. Itu bagi dia orang tak ada masalah. Bagi kita je mungkin sebab kita jarang tengok. Tapi bagi dia orang, oh tak ada masalah ni. Tak ada masalah. Okay. So dia orang at least mereka ada perayaan. Ada celebration. Sambutan tahun baru, Genggulang dan juga Hari Moyang. Baik. Kemudian ada juga perayaan San Pedro. Ya Zafri. Apa dia? Okay. San Pedro. Bayangkan apa? San Pedro disambut oleh masyarakat berketurunan Portugis di Melaka pada bulan Jun setiap tahun. Perayaan ini bagi meraihkan San Pedro, iaitu penaung ataupun pelindung. Baik, untuk kepada sesiapa yang tak tahu, cikgu tuliskan di atas ini, apa itu maksud penaung? Penaung tu bermaksud pelindung. Ya, pelindung para nelayan. Dan apa yang mereka buat? Kapal-kapal ini akan dihiasi indah oleh nelayan dan tarian Beranyo yang diwarisi sejak dahulu lagi akan ditarikan pada hari tersebut. Jadi kita ni, inilah dia senarai perayaan-perayaan yang disambut di Malaysia. Kalau kita ulang balik, apa yang disambut oleh perayaan-perayaan di Malaysia ini adalah seperti orang Melayu menyambut Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidiladha. Kalau orang Cina akan menyambut Tahun Baharu Cina, manakala orang India akan menyambut Deepavali dan juga Thaipusam. Kemudian orang-orang kaum Dayak, Iban dan Bidayuh di Sarawak akan menyambut Hari Gawai, dan orang-orang seperti Kadazan Dusun dan Murut akan menyambut Pesta Keamatan. Begitu juga orang-orang yang beragama Kristian akan menyambut Christmas. Christmas. Dan juga untuk orang yang beragama Buddha akan menyambut Hari Wesak. Dan orang Sikh, kaum-kaum Sikh akan menyambut Vaisakhi. Dan orang asli akan menyambut sambutan Tahun Baharu, Hari Genggulang dan juga Hari Moyang. Dan untuk orang-orang Portugis yang tinggal di Melaka, mereka akan menyambut perayaan San Pedro. Jadi kalau kita lihat, itulah perayaan di Malaysia. Apakah tujuan perayaan masyarakat di Malaysia? Sebenarnya, kalau kita lihat, apakah tujuan perayaan-perayaan ini diadakan? Pertama, iaitu perayaan yang berkait rapat dengan agama. Sebab dia berkaitan dengan unsur keagamaan. Contohnya, Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, ini berkaitan dengan agama Islam. Hari Christmas itu berkaitan dengan agama Kristian. Dan Thaipusam pula adalah berkaitan dengan agama Hindu. Manakala untuk tahun baru, untuk meraihkan tahun baru, seperti Tahun Baru Cina, Tahun Baru Jispai, Tahun Bahau, Tahun Empai. Ini untuk celebrate tahun baru, dalam kalender mereka masing-masing. Tahun Baru Cina maknanya untuk celebrate New Year dalam kalender Cina lah. Dan yang seterusnya iaitu kalau kita lihat, tujuan ketiga iaitu mensyukuri hasil tanaman ataupun hasil laut. Ini seperti Hari Gawai, Pesta Keamatan, Vaisakhi dan juga San Pedro. San Pedro. Dan untuk mengharapkan unsur baik mengatasi kejahatan, itu adalah Deepavali. Deepavali. Mengharapkan unsur baik mengatasi kejahatan.
Dan untuk mengingati tokoh agama adalah seperti Hari Wesak. Okey, Hari Wesak. Jadi kalau kita lihat di sini, okey, kalau kita lihat di sini, okey, perayaan, okey, untuk pemahaman kamu, kalau perayaan yang melibatkan keagamaan, okey, contoh Hari Raya Aidilfitri, Aidiladha, Christmas dan Thaipusam ini, okey, ianya disambut oleh kaum-kaum tersebut. Yang ini beragama Islam sahaja, yang ini beragama Kristian saja, Christmas untuk agama Kristian saja dan Thaipusam untuk yang beragama Hindu. Jadi, yang ini memang tidak boleh. For example, macam orang-orang Islam untuk celebrate Christmas atau celebrate Thaipusam, itu tak boleh lah. Kalau orang Thaipusam, orang-orang Hindu nak celebrate Christmas, itu tak patutlah. Sebab itu berkaitan dengan agama. Itu berkaitan dengan agama. Tetapi kalau kita lihat di sini, kalau untuk celebrate tahun baharu, contohnya tahun baharu Cina. So kalau macam ini kita boleh celebrate. Maknanya contoh, orang Islam boleh celebrate tahun baru Cina. Orang-orang Kristian dan juga orang-orang Hindu juga boleh celebrate tahun baru Cina. Why? It's just New Year. Just New Year, tahun baharu saja dalam kalender masing-masing. Dia bukan berkaitan agama. Itu kamu kena tengok tu. Kamu kena tengok. Okay. Begitu juga untuk mensyukuri hasil tanaman seperti Hari Gawai, Pesta Keamatan, Vaisakhi, San Pedro. Ini adalah diraikan oleh kaum masing-masing. Deepavali pula diraikan oleh kaum Hindu, dan juga untuk mengingati tokoh agama seperti Hari Wesak ini juga berunsur keagamaan. Maka yang ini juga tidak digalakkan untuk kamu celebrate. Hanya boleh diraikan oleh orang-orang yang beragama Buddha sahaja. Sebab dia berkaitan dengan tokoh agama mereka. Jadi kamu kena tahu yang mana yang boleh diraikan bersama, yang mana tak boleh diraikan. Kena faham tu. Okey. Jadi supaya tidak menimbulkan unsur-unsur fitnah, tidak menimbulkan unsur-unsur yang tidak baik. Itu penting. Okey, itu sangat-sangat penting. Pemahaman tentang perayaan ini sangat penting. Ya. Baik. So kalau kita lihat di sini sebagai rakyat Malaysia, kita wajar menghormati, menghormati kepelbagaian sambutan dan memelihara warisan perayaan ini agar negara kita kekal harmoni. Macam mana kita nak menghormati, cikgu? Baik. Untuk menghormati ini mudah saja, iaitu kalau katakan ada rakan-rakan kita yang beragama lain, menyambut agama mereka, so kita menghormati mereka. Jadi janganlah kita mengganggu perayaan mereka. Jangan mengganggu, malah biarkan mereka meraikannya. Seperti mana mereka juga tidak mengganggu perayaan kita, so kita pun tak boleh mengganggu perayaan mereka. Itu dipanggil saling hormat menghormati. Saling hormat menghormati. Baik. Di sini ada sesiapa? Nidia Silen, kamu celebrate Christmas ke atau celebrate Deepavali? Deepavali. Baik, bagus. Jadi bagi jelas supaya kita tahu bahawa apakah agama kamu. Kita tahu kan sekarang pun ramai je orang-orang India dan juga orang-orang Cina yang beragama Kristian. Ada juga yang beragama Buddha. Jadi kita kena hormat agama dan sambutan perayaan masing-masing. Ya. Baik. Cuma kita nak lihat di sini cara sambutan perayaan dahulu dan kini. Bagaimana cara sambutan perayaan itu? Baik, kalau kita lihat kemeriahan menyambut perayaan dalam masyarakat pelbagai kaum di negara kita ini kekal dari dahulu hingga kini, walau bagaimanapun terdapat beberapa perubahan sambutan perayaan pada masa sekarang inilah. Termasuklah cara sambutan, menyampaikan ucapan dan kaedah penyediaan kuih. Kalau kita lihat ni, dulu
Dahulu okey, dulu kita tak ada internet, kita tak ada phone. Jadi kita menyampaikan ucapan dengan menghantar kad ucapan. Yang dihantar melalui pos atau serahan tangan. Serahan tangan tu bagi secara by hand lah kan. Jadi setiap kali ada perayaan akan dijual kad-kad ucapan ini. Kad-kad ucapan ini kad Selamat Hari Raya, okey, Happy Deepavali, okey, ataupun juga Happy Chinese New Year. So bila kad tu buka, okey, dalam tu ada tulisan, okey, ucapan, okey, Selamat Hari Deepavali kepada Nidya Silen. Semoga tahun ini akan menjadi lebih baik bagi diri anda. Daripada siapa? Daripada Thaqif. So, okey, simpan dan berikan. Ya, Nidya Silen. Boleh. Jadi inilah dulu kad ucapan. Ya. Sekarang tulis dia soalan tu, nanti cikgu jawab. Ya. Sekarang ni orang dah tak pakai kad dah. Sekarang ini masa kini orang hantar ucapan ya. Ucapan dihantar menggunakan media elektronik dan media sosial, iaitu menggunakan WhatsApp, Telegram, ucapan selamat hari raya macam ni kan. Selamat hari raya hantar kat WhatsApp kan. Aidilfitri memohon ampun dan maaf. Ya betul, kad dicetak. Kad dicetak. Kad ini memang macam kad raya, kad yang boleh buka tu. Okey. Masa tu kad ini dijual banyak-banyak. Okey, dijual banyak-banyak di kedai-kedai buku, di pasar malam. Jadi menjelang raya, semua orang akan pergi ke kedai buku, pergi pasar malam, diorang akan beli kad ni. Okey, katakan nak bagi pada 10 orang kawan-kawan. Jadi mereka akan beli 10 kad ucapan itu dan mereka akan tulislah satu-satu. Kad ucapan tu siap dengan envelope tau. Lepas tu dia tulis kepada, okey, contoh, okey, Alif Firdaus, tulis selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir batin semua. Okey, dia lipat-lipat. Okey. Kemudian buat lagi untuk Marsha Arani, okey, selamat hari raya. Untuk Zafri, selamat hari raya. Untuk Zarif, selamat hari raya. So kemudian bila dah kumpul, dah siap semua tulis, okey, kemudian bawa ke sekolah, dia orang pun bagi. Okey, Alif Firdaus, ni kad raya untuk kau, aku bagi. Marsha Arani, nah, ni kad raya untuk kau, aku bagi. Zafri dia bagi kan. Jadi diorang pun simpan buka. Kad itu memang hanya kad yang ada gambar hari raya lah. Hari raya ke, Deepavali ke. Tak ada gambar, tak ada. Just tulisan sahaja dalam tu. Okay. So, just tulisan sahaja. Jadi, okay, lipat, masukkan dalam sampul, beri kepada kawan-kawan. Dan kawan-kawan pun tukar. Ni pun kad untuk kau. Ini kad untuk kau. So, masing-masing dapat. Jadi, kad-kad itu akan disimpan balik rumah dan dia akan simpan. Oh, ini kad daripada Zafri. Dia ucap selamat hari raya pada saya. Oh, okey, simpan. Okey, Marsha Arani. Oh, okey, kad raya. Okey, selamat hari raya. Okey, simpan. Biasanya satu kad tu harga dia dalam RM1. Okey, ada yang 80 sen, ada yang RM1.20. Macam tu lah. Jadi, okey, mereka melalui proses itu. Sebab zaman dulu memang nak menyampaikan ucapan itu, dia tidak ada, tak ada media sosial, tak ada WhatsApp, tak ada Telegram. So, kena hantar pakai kad. Kalau jauh, okay, kalau jauh contohnya macam kalau katakan kamu kat sini, kawan kamu dekat Johor. Jadi, kamu minta alamat dia. Bagi alamat, aku nak hantar kad ucapan. Dia pun bagi alamat. Kamu tulislah alamat tu. Okey, alamat. Okey, kemudian masukkan kad ucapan tu. Kemudian kamu letakkan stamp dan hantar. Nanti tak lama lagi tu, dia pun dapat. Oh, terima kasihlah. Dia telefon. Terima kasihlah, aku dah dapat dah. Macam tahu alamat. Okey, dia tanyalah pada orang tu. Contoh macam Thaqif nak hantar pada Zafri. Dia tanya Zafri, Zafri, bagi kau alamat kau? Ke kat mana? Kat Johor. Okey, bagi alamat kau. So dia akan bagi alamat lah. Nombor rumah, jalan, kemudian juga boleh, tak ada masalah. Satu Malaysia boleh. Satu Malaysia boleh. Okay. So dia hantar by post. So letakkan stamp dekat surat tu, kemudian masukkan dalam peti pos. So orang-orang daripada pos akan ambil semua surat-surat tu dan akan hantar mengikut alamat yang ditulis. Jodoh. Tak. I mean, tadi cikgu cakap kat Johor. Tak ada telefon, macam mana dia cakap?
telefon lah bercakap. Tanya, bagi alamat, macam tu lah. Tadi cakap ada telefon. Telefon ada, internet yang tak ada. Kamu kena faham, telefon dulu ada, internet yang tak ada. Jadi telefon bolehlah call, tanya ada tak alamat. Tapi Kalau dia internet, tak ada telefon, kalau tak ada telefon, tak boleh lah. Tapi zaman dulu telefon memang dah ada, telefon public phone. Okey, untuk telefon rumah pun dah ada masa tu. So telefon rumah tanya, okey ada alamat tak? Bagi alamat. Okay. telefon yang besar. Ya, hari jadi saya 13/11 dan saya 12 cikgu punya hari jadi. Okey. So itulah di antara okey sambutan, cara sambutan perayaan pada zaman dahulu dan sekarang yang sangat berbeza. Baik. So kalau kita lihat ini dahulu dan juga kini. Baik, seterusnya kalau kita lihat selain daripada mereka menghantar Cikgu, ucapan, ya. kenapa gambar tu macam Apa hitam putih? mengerikan? Macam Okey. hantu. Ini sebenarnya salah printer. Bukan salah buku teks ni, salah printer ni. Apa itu, cikgu? Okey. Maksudnya ini. Okey. So, ada juga mereka ni dah Yo. pakai baju cantik-cantik, mereka ambil gambar keluarga di mana di kedai-kedai gambar. Diorang pergi kedai gambar pada hari raya tu, diorang pergi kedai gambar, diorang bergambar beramai-ramai. Dalam kedai gambar tu. So, ambil foto keluarga di kedai gambar. Kemudian juga ada swafoto. Okey, bersama keluarga dan memuat naiknya. Sekarang ni ambil gambar sendiri. Swafoto bersama keluarga dan memuat naiknya di media sosial. Apa itu swafoto? Apa itu swafoto? Okey, swafoto bermaksud bergambar dua orang atau lebih yang diambil sendiri dengan menggunakan kamera telefon pintar atau kamera digital. So itu dipanggil swafoto ataupun dipanggil apa? Selfie. Selfie bukan. Okey. Dia panggil apa? Bukan selfie, wifi. Cikgu saya masih ingat teori dark side of the moon and half human and half god. Okey, so inilah dia kita kata sebagai cara sambutan orang dulu-dulu. Ambil gambar, dan juga swafoto, hantarkan ucapan, dulu dan sekarang. Itu perbezaannya. Okey. Baik. Itu cara sambutan. Jadi kalau kita lihat, selain daripada itu, ini dia. Okey, untuk kita kata kalau sambutan Deepavali. Deepavali, cara sambutan mereka, Deepavali tradisi membuat kolam daripada tepung ketika perayaan Deepavali. Yang ini dia akan buat kolam kat sini kan. Dia buat lukisan kat sinilah di lantai di hadapan rumah biasanya. Tetapi sekarang ni dahulu ada yang tak ada warna lah, tapi sekarang ni kolam dihasilkan daripada beras atau hampas kelapa yang berwarna-warni. Jadi inilah dia buat kolam dalam bentuk apa? Ini bentuk burung merak dengan colourful semuanya kan. Ya, ini beras-beras yang telah diwarnakan. Okey, beras-beras ini diwarnakan ataupun hampas kelapa diwarnakan. Diwarnakan. Dia pakai tepung tak? Tidak. Dia pakai beras ataupun hampas kelapa. Hampas kelapa berwarna-warni. Okey. Baik. Okey, dan kemudian juga tradisi makan besar dulu di Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina, tradisi makan besar di rumah dengan berkumpul bersama-sama keluarga pada malam Tahun Baru Cina, makan besar. Zaman sekarang lagi tak? Ada. Tradisi ini masih diraikan, namun terdapat keluarga yang memilih untuk menikmatinya di restoran. Di restoran atau hotel. Jadi ini adalah tradisi yang masih dilakukan sehingga sekarang. Sehingga sekarang. Jadi kalau kita lihat
ini antara kalau kita lihat sebagai sebagai satu cara untuk meraihkan makan besar, ya, Chinese New Year. So Chinese New Year, kalau kita lihat, inilah tradisi makan besar. Baik. So dulu orang makan kat rumah. Sekarang ni Tahun Baru Cina, mereka makan di mana? Mereka makan di hotel atau restoran. Baik. Kemudian kalau kita lihat, iaitu penyediaan kuih muih. Kuih muih dengan menggunakan yang ini, kalau kita lihat perayaan Tahun Baru, selamat Hari Raya, Hari Aidilfitri, ya. Hari Aidilfitri biasanya akan sediakan kuih muih. Kuih-kuih muih dengan menggunakan bahan dan juga kaedah tradisional serta dilakukan secara gotong royong. Sebenarnya dodol ni sebenarnya adalah kita kata sebagai santan yang dikacau. Dikacau dengan gula yang banyak, semua dikacau. Ya, memang dodol durian lagi sedap lah. Tapi dia kacau sampai dia pekat. Untuk pengetahuan kamu, kalau dia kacau dodol ni, sampai dia kacau dodol ni, nampak macam banyak kan? Nampak macam banyak. Tapi dia akan masak lebih kurang 6 jam ke 8 jam. Kadang-kadang sampai 12 jam. Dia kacau selama 8 jam, 12 jam. Kamu tahu apa dia akan jadi? Dia sebenarnya akan bersani je. Dia akan dapat bersatu je. Sikit je. Jadi ya, betul. Dia sebenarnya santan tu yang banyak, tapi bila dikacau lama-lama, dia akan dapat sikit ini saja. Tapi nak buat memang susah. Tapi bila dah dapat tu memang sikit je sebenarnya. Tapi dia memang sedap lah. Especially dodol durian yang ada perisa tu memang sedap. Tapi dulu masak ramai-ramai. Sekarang ni, sekarang ini kalau kita lihat penggunaan peralatan moden. Peralatan moden memudahkan penyediaan kuih. Selain itu, kuih raya juga mudah dibeli. Sekarang ni dah ada mesin. Kacau. Biarkan je mesin tu pusing selama 12 jam. Biar je. Biar je dia kacau sampai pekat. Nampak tak? Sebenarnya, Kalau dia kacau, sebenarnya kalau tak dikacau, dia tak jadi. Dia kena kacau selalu. Dan kalau kamu lihat, asalnya dodol ni dia berwarna kalau putih. terlebih. Terlebih tak ada masalah. Dia makin kecil lah. Jadi kalau kita lihat asalnya warna putih, dia akan masak sampai dia jadi gelap macam tu. Sampai dia jadi gelap. Itu dodol. Sekarang ni penggunaan peralatan moden. Jadi kalau kita lihat di sini, orang-orang yang mengadakan ini, kalau kita lihat, inilah perbezaan sambutan, sambutan dahulu dan juga sambutan zaman sekarang. Zaman sekarang pakai mesin je. Orang dulu masak beramai-ramai. So ini antara kita kata sebagai cara-cara sambutan perayaan. Selain daripada itu, Hari Gawai. Kalau dulu Hari Gawai diraikan oleh golongan-golongan petani daripada kaum Dayak dengan mengadakan pelbagai upacara ritual dengan adanya persembahan ayam lah, ritual ritual persembahan cara agama. Persembahan cara agama dan persembahan itulah. Tetapi sekarang ni kalau kita lihat tidak dia tak panggil ghost. Tetapi sekarang ni Hari Gawai diraikan oleh pelbagai kaum tanpa mengira bidang pekerjaan. Orang dulu hanya disambut oleh kaum Dayak. Hari Gawai disambut oleh kaum Dayak dan juga golongan petani saja. Sekarang ni petani pun boleh, yang jadi cikgu pun boleh raikan, yang jadi apa juga pun boleh raikan Hari Gawai. Tu di Sarawak. So sambutan Hari Gawai. Dan juga ini dia, semasa pesta keamatan di Sabah, upacara unduk ngadau. Apa itu unduk ngadau? Unduk ngadau itu adalah perayaan
perayaan kita kata sebagai Ratu Cantik. Perayaan Ratu Cantik Jadi perayaan Ratu Cantik ni adalah satu perayaan yang diraikan oleh orang-orang Sabah. Jadi kalau kita lihat orang-orang Sabah ini tempat rahsia. Ya, betul. Okey. Baik. So semasa pesta keamatan, upacara undur ngadau ni atau Ratu Cantik diadakan dan pemenang pertandingan undur ngadau ini dipilih berdasarkan semangat Huminodun, iaitu kesanggupan berkorban untuk menyelamatkan generasinya. Huminodun ni adalah salah seorang kaum wanita di Sabah yang mana dia terkenal sebab dia cantik tapi dia bersemangat untuk membantu orang ramai. Tapi sekarang ni pada masa ini pemenang undur ngadau dipilih berdasarkan sesi soal jawab tentang sejarah dan kehidupan masyarakat lampau. Maknanya sekarang ni undur ngadau bukan saja memilih yang cantik tetapi juga memilih yang bijak. Memilih yang bijak, memilih yang pandai, yang faham tentang sejarah. Jadi kalau kita lihat inilah perbezaan undur ngadau. Dulu memilih berdasarkan semangat, tapi sekarang ini undur ngadau dipilih berdasarkan dengan sesi soal jawab. Boleh jawab soalan, lagi pandai lagi bagus. Jadi kebanyakan, kalau kita lihat kebanyakan perayaan ini biasanya akan buat rumah terbuka, open house. Dipanggil open house. Ada open house? Ada open house. Rumah terbuka ialah rumah yang dapat dikunjungi oleh semua orang, biasanya pada hari-hari perayaan, dan kerajaan Malaysia telah memutuskan sebanyak 6 perayaan sebagai perayaan utama yang dikenali sebagai Rumah Terbuka Malaysia. Dan 6 perayaan itu ialah Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Gawai, Pesta Keamatan dan juga Christmas. So ada 6 perayaan yang dikatakan sebagai boleh buat rumah terbuka, open house, datang untuk makan. Suka hati masuk, kasih salam. Bukan suka hati tapi kenalah bagi salam juga. Kemudian datang tu ingat, datang pergi rumah orang, open house, bukan nak duit. Ini kadang-kadang makan, nak pergi ambil nak pergi cari duit raya lah. Pergi rumah orang, Assalamualaikum. Kemudian masuk, oh saya anak sana kan. Kemudian minum air sikit je. Kan. Cik, kami nak balik lah cik, duit raya. Janganlah macam tu. Sekurang-kurangnya makanlah apa yang dihidangkan, bukan nak duit raya. Lepas tu nanti satu lagi, bila kamu dapat duit raya, janganlah terus buka. Ini dapat duit raya kan, terus buka. Lepas tu tengok dalam tu, alah RM1. Janganlah macam tu, tak baik. Kan. Jadi sebenarnya hormati tuan rumah, itu adab. Ya, adab ketika menziarahi rumah orang untuk rumah terbuka. Jadi kepada Takif, Ali Firdaus, Zafri, kan, yang Lakin lah, Noah Ryan, dan ramai lagi ni, kalau pergi beraya ingat, bukan raya tu untuk cari duit raya, tapi untuk apa? Untuk bersalam-salaman, berkenal-kenalan. Siapa kata kau salah? Kau tak salah. Cakap je. Saya dah lama tak minta duit raya. Memanglah dah lama tak minta. Siapa suruh minta? Biar dia bagi. Kalisah, saya bukan lelaki. Faham, kau bukan lelaki. Faham. Tapi jangan buat macam tu. Okey? Jangan buat macam tu, tak baik. Tak ada adab tu.